الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله كان توابا أستغفر الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون
yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Ia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan diri kamu sendiri. Iaitu, relakah kamu menerima sebahagian dari hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi kongsi-kongsi kamu pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu. Supaya dengan penerimaan kamu itu, mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya. Sehingga kamu pun tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan mereka. Sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu yang setaraf dengan diri kamu. Demikianlah kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Orang-orang yang zalim itu tidak berfikir. Bahkan menurut hawa nafsu mereka melakukan syirik dengan tidak berdasarkan pengetahuan. Maka tiada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah disebabkan bawaannya sendiri. Dan tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong melepaskan mereka dari azab. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya. Untuk menerimanya, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hendaklah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu sentiasa rujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti serta bertakwalah kamu kepadanya. Dan kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna. Dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang-orang musyrik. Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing. Serta mereka pula menjadi berpuak-puak. Tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya dari fahaman dan amalan yang terpesong itu. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, mereka segera berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhannya. Dengan sebab itu mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadanya. Maka dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu bagi sementara. Kemudian kamu akan mengetahui balasan kederhakaan kamu. Pernahkah kami menurunkan kepada mereka yang musyrik itu sebarang bukti keterangan lalu ia menerangkan jalan yang membolehkan mereka lakukan perbuatan syirik itu? Dan apabila kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka bergembira dengannya sehingga lupa daratan. Dan jika mereka ditimpa sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Mengapa mereka bersikap demikian? Dan mengapa mereka tidak melihat dengan hati mereka bahawa Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya sebagai cubaan? Adakah orang itu bersyukur atau sebaliknya? Dan ia juga yang menyempitkannya sebagai ujian sama ada diterima dengan sabar atau tidak. Sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Pada juzuk yang ke-21 bermula ayat 28 sehingga ayat yang ke-37. Kalau sebelum ini kita menjelaskan dalil-dalil tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah
kesempurnaan kekuasaannya, maka pada ayat yang kita bacakan malam ini, Allah Ta'ala menegaskan tentang keesaan Allah. Allah yang bersifat esa. Allah memberi perbandingan kepada manusia dari sudut ciptaan-ciptaannya dan perumpamaan-perumpamaan yang mudah untuk difahami oleh manusia. Kenapa Allah Ta'ala tidak boleh disekutukan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh diduakan? Bahkan ia esa perlu disembah dengan seluruh jiwa raga. Sebagaimana ayat-ayat yang kita bacakan ini, bagaimana perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman untuk mengukuhkan agama mereka dengan menyembah Allah sungguh-sungguh, dengan menyempurnakan ibadat solat mereka, dengan sentiasa kembali dan bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah menceritakan tentang beberapa golongan manusia yang bila mendapat nikmat, mereka kufur, mereka ingkar. Bila mereka mendapat musibah, mereka berdoa kepada Allah supaya Allah lepaskan mereka daripada kesusahan dan musibah tersebut. Ini ataupun ayat-ayat yang kita bacakan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang watak-watak kesyirikan ataupun sifat-sifat orang musyrik. Dan juga untuk Allah menjelaskan satu dalil yang amat jelas kepada manusia yang menyekutukan Allah. Dalil yang ada pada kehidupan mereka. Kata Allah, daraba lakum mathala. Allah nak beri satu perumpamaan. Min anfusikum yang terjadi dalam hidup kamu. Sesudah Allah menyebut tentang kejadian alam dan segala bukti kekuasaan, bahawa berhala tu tak boleh cipta benda tu, tak boleh menghidupkan benda tu. Hanya Allah. Baik, Allah nak beri satu contoh yang dekat dengan diri kamu. Yang kamu sendiri akan tak suka kalau disekutukan atau kalau berkongsi pada level, pada darjat yang berbeza. Kata Allah, Allah beri contoh. Yang ada pada diri kamu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka, maukah kamu? Hamba-hamba yang kamu miliki berkongsi harta dengan kamu. Kamu kan ada hamba. Sebab hamba ni konsep dia ialah mereka tak boleh miliki harta. Mereka juga tak boleh dapat gaji. Mereka berkhidmat dengan perintah tuannya secara mutlak. Tuannya hanya menyediakan makanan dan tempat tinggal. Hamba memang tak ada gaji. Hamba tak boleh miliki harta. Hamba bekerja mutlak pada tuan dia. Mau tak kata Allah, kamu kan ada hamba. Lalu hamba-hambamu ini berkongsi dengan rezeki yang kami berikan pada kamu. Kamu tuan ada duit 1 juta. Ni hamba kamu lalu kongsi 50-50. Nak tak nak? Allah beri satu perumpamaan yang dekat. Fa'antum fihi sawa'. Lalu kamu menjadi sama rata dari sudut kekuasaan. Artinya seorang tidak boleh buat keputusan melainkan dengan keizinan seorang lagi. Sebab dia bersyarikat. Kamu bersyarikat dengan hamba kamu yang tak ada harta tu, kosong zero. Kamu yang ada harta Tuhan bagi. Lalu kamu berkongsi. Berkongsi kemudian sama-sama punya kekuasaan. Kata Allah Ta'ala, takhafunahum. Kamu pasti tak akan mengizinkan. Kakhifatikum anfusakum. Kamu bimbang akan mudarat pada diri kamu. Kamu bimbang akan ketidakadilan. Maksudnya kata Allah. Begitulah Allah. Ini makhluk semuanya hamba Allah. Tiba-tiba kamu samakan makhluk Allah dengan Allah untuk disekutukan. Ni berhala-berhala ni makhluk Allah. Manusia ini juga makhluk Allah. Dan hamba Allah. Yang tak punya apa-apa. Yang rezeki harta benda Allah bagi. Tiba-tiba kamu naikkan label berhala ni sebagai sekutu Allah. Sama seperti Allah untuk kamu sembah dan untuk kamu patuh. Sedangkan kalau kamu ada hamba yang mereka tak ada harta apa-apa, lalu harta yang kamu ada kamu kongsi dengan dia. Nak tak nak? Tak nak. Ini hamba bukan level saya. Bukan kata nak kongsi harta, nak duduk makan sekali pun mereka tak nak. Orang yang ada hamba ni, dia tak nak hamba dia makan dengan dia. Berdiri. Atau duduk jauh dulu, biar mereka makan. Mereka tak nak hamba mereka pakai baju sama dengan mereka. Mereka marah. Tak boleh. Hamba dipakai yang dia. Hamba kepalanya kena dogol. Tuan yang boleh pakai serban, boleh pakai kopiah, boleh pakai itu. Hamba tak boleh ada apa-apa tak kepala. Mesti kosong. Kalau nampak ada pakai je, pukul. Hamba tak boleh lawan pun kata tuan dia. Sepatah pun nak lawan. Kalau dilawan, kepukul. Begitu muamalah kamu dengan hamba. Baik, kamu ni lebih hamba Allah daripada mana-mana hamba. Kamu hamba Allah. Tiba-tiba kamu jadikan ada yang label bawah tu, satu label dengan Allah sebagai Tuhan. Berhala patung.
yang tak boleh buat apa-apa. Lalu kamu kata ini Tuhan. Dan kamu sekutukan dengan Tuhan. Yang Tuhan ni pun kamu sembah, Tuhan ni pun kamu sembah. Walhal, kalau kamu berkongsi harta dengan hamba kamu, kamu pasti tak suka. Sebab apa? Dia tak seleba. Harta tu harta kamu, bukan harta dia. Mana mungkin kamu reda? Jadi kata Allah, kadzalik, demikianlah. Nufassilul ayat. Kami jelaskan contoh-contoh tu. Liqaumi yaqilun, kalau ada akal lah kamu ni. Kita lihat, contoh mudah Allah bagi. Nak. Kamu reda tak reda? Bagaimana kamu reda hal itu kepada Allah? Sedangkan kamu tak reda kalau harta kamu berkongsi dengan hamba. Kamu tetap melihat hamba tu rendah. Duduk bawah. Tiba-tiba kamu jadikan patung berhala tu sama dengan Tuhan. Atau kamu jadikan sebahagian manusia sama dengan Tuhan. Ini Nabi Isa, anak Tuhan. Atau Tuhan. Sedangkan kamu tidak reda kalau berlaku pada diri kamu. Dan benda yang sama juga bila mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan. Sedangkan kamu sendiri tak suka anak perempuan. Lalu kamu menisbahkan pada Tuhan. Maka kamu ada akal atau tak ada akal? Sebab Allah kalau sebut Tuhan, suatu yang dihormati, dimuliakan. Maka apa yang Allah punya, maka itu mulia. Tiba-tiba kamu menisbahkan malaikat-malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Tapi kalau kamu dapat anak perempuan, kamu anggap suai dan celaka. Bahkan bila dia beritahu isteri kamu malaikat anak perempuan, kamu berduka cita. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kalau mereka dapat berita kelahiran anak perempuan, muka mereka menjadi sedih. Sedih dengan menahan kemarahan. Kenapa beranak perempuan? Dan kamu berfikir macam mana nak bunuh anak perempuan ni. Tiba-tiba yang mereka benci anak perempuan, tapi mereka kata Allah itu, malaikat itu ialah anak perempuan Tuhan. Jadi kamu ni ada akal tak ada akal? Maka Allah beri contoh yang ada dekat dengan mereka. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala beri contoh tentang kejadian alam, pertukaran malam siang, kejadian hujan, tumbuh-tumbuhan. Allah beri contoh yang memang langsung tidak boleh dicapai oleh berhala-berhala kamu ataupun mana-mana sembahan kamu. Tak boleh. Dan kali ini Allah bagi satu contoh yang dekat dengan kamu. Kamu ada hamba, kamu tak suka. Sebab hamba kamu tak seleva dengan kamu. Kita suka tak orang tak seleva dengan kita, duduk dengan kita. Tuan-tuan majikan, tuan-tuan yang kerja, lalu ada pekerja kita ni, kita ajak, okey awak, jom kita share, kita kongsi. Bagi dua harta. Tak mungkin kita suka. Sebab awak pekerja, kekal pekerja. Saya bos. Tiba-tiba mereka boleh sekutukan Allah dengan cara semudah itu. Maka kata Allah Ta'ala, lihatlah contoh pada diri kamu sendiri. Kamu pun tak suka. Bagaimana kamu kata Allah ada sekutu? Dan ini satu perumpamaan yang kena atas kepala. Tepat pada kepala kamu sendiri. Untuk kamu berfikir. Sebab itu Allah Ta'ala kata, mu ni tak ada akal. Afala ta'qilu liqaumi yaqilun. Ini bagi kaum yang ada akal. Kalau tak boleh fikir juga, memang tak ada akal. Kemudian kata Allah, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Tapi mereka tetap mengikut hawa nafsu mereka. Tetap kita jumpa manusia, macam mana betul pun kita berhujah. Macam mana betul pun kita beritahu. Dia tak kira, saya nak yang ni juga. Maka mereka dah ikut hawa nafsu. Bila mereka mengikut hawa nafsu, maka tak ada obat. Obat bodoh ada. Orang bodoh obat dia, kita ajar, okey, dia pun tahu. Obat tak tahu pun ada. Tapi obat orang ikut hawa nafsu ni tak ada. Sebab mereka ikut hawa nafsu. Suka saya lah. Kalau kata ni dosa, biarlah berdosa pun. Jangan ikut hawa nafsu. Nanti kena azab dalam kubur, biarlah kena azab pun. Saya kena azab, bukan awak. Nanti Allah murka, biarlah. Duk main biar. Kenapa? Mereka ni ikut hawa nafsu. Tak lagi mereka fikir tentang takut kepada Allah. Maka kata Allah, faman yahdi man adallallah. Kalau orang Allah dah sesatkan, siapa yang akan beri petunjuk selain Allah? Kalau Allah Ta'ala, dia sesatkan orang ni. Sebab Allah Ta'ala bila sesatkan makhluknya kerana ada sebab-sebabnya. Allah jadikan sebab. Sebab apa? Bila manusia menjadikan nafsu sebagai ikutannya, maka dia akan sesat. Kerana yang memang musuh utama manusia dalam melalui jalan Allah, hawa nafsu. Syaitan, dia cuma gunakan hawa nafsu. Itu Allah sebut dalam ayat yang banyak. Antaranya Allah berfirman,
tentang golongan yang menjadikan hawa nafsu itu Tuhan. Mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan mereka. Bahkan Allah SWT menyebut tentang walaupun mereka ada ilmu. Walaupun mereka ni ada ilmu, tapi bila mereka ikut hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat sebahagian manusia menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Dan mereka disesatkan walaupun ada ilmu. Kadang kita tahu tu salah, tahu tak tahu. Tapi kan hawa nafsu, suka saya kan. Maka bila orang tu mengikut hawa nafsu dan dia tak nak tunduk, tak nak tundukkan hawa nafsunya, maka itu adalah jalan-jalan kesesatan yang akan ditempuh. Maka Allah menyebut golongan yang menyebut hal dia apa puncanya bukan sebab jahil, tapi ikut hawa nafsu. Kalau jahil boleh diobat dengan cara berilmu. Dan Allah beri ilmu yang jelas tentang kejadian-kejadian langit, bumi dan sebagainya, pertukaran malam dan siang yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana berhala. Dan mana-mana yang dikatakan Tuhan atau anak Tuhan. Yang mereka kata Uzair Tuhan, Nabi Isa Tuhan. Apakah Nabi Isa, Nabi Uzair yang menjadikan malam bertukar? Atau yang itu dan ini? Semua gagal jawab. Kemudian Allah beri, saya katakan tadi, contoh terdekat sekali. Yang dekat atas kepala pun masih lagi menolak. Maka kata Allah, ini ikut hawa nafsu. Maka siapa pun yang ikut hawa nafsu, maka dia tak boleh dapat hidayah. Kemudian kata Allah, وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Dan tidak ada yang membantu, yang mampu menolong mereka daripada keluar dari kesesatan. Atau bila seorang ikut hawa nafsu, carilah pendakwah mana pun tak boleh pergi. Orang ni dia boleh sedar dan isah bila dia tak ikut hawa nafsu. Sebab itu kata Nabi SAW, di antara 3 perkara yang membinasakan manusia ialah hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Dia ada 3 benda yang manusia akan binasa. Kalau ada benda ni. Maksud binasa ni jauh dari hidayah. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang kedekut sangat. Dia panggil syuhum muta'. Orang yang kedekut sangat. Orang ni payah dapat hidayah. Dia macam korung. Korung ceritanya, masalah korung ni antara sebab utama korung dia kedekut. Waktu Nabi Allah Musa suruh dia keluarkan zakat, dia tak nak keluar zakat. Bukan suruh tolong ni, suruh keluar zakat je. Dan zakat tu pula dia tentukan berapa. Dia kata baiklah saya akan beri untuk setiap 1000 ekor kambing, 100 ekor kambing. Setiap 1000 dinar saya akan keluarkan 100 dinar. Dia yang tetapkan. Musa kata, korung, ni harta banyak kena keluar zakat. Tak apa Musa, saya akan keluarkan. Setiap banyak ni saya keluar banyak ni, setiap banyak ni saya keluar banyak ni. Bila Musa AS balik dia berfikir banyak pula bagi. Tak nak. Maka dia tak nak bagi. Bahkan sampai peringkat dia memfitnah Nabi Musa. Upah perempuan yang mengaku pernah punya hubungan sulit dengan Musa. Maka ketika Musa bersama Bani Israel, maka perempuan ini pun menuduh Musa. Korun mempermainkan sentimen tadi. Lalu Musa kata, aku bersumpah dengan nama Allah. Apakah benar aku ada hubungan dengan kamu? Cakap tu. Tiba-tiba perempuan tu takut dan berkata, saya diupah oleh korun. Korun upah. Sebab kita tahu konspirasi tu memang selalu ada. Hatta para Nabi pun buat konspirasi. Untuk menuduh. Maka itu sebab bagaimana korun dibinasakan. Kedekut. Maka bila Rasulullah SAW menyebut ada 3 perkara, manusia akan binasa. Pertama, syuhum muta'. Sifat kedekut yang ditaati. Kemudian yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga ialah i'jabul mar'i binafsihi, rasa ujub dengan diri sendiri. Itu semua punca tak akan dapat hidayah. Tengok bila orang, dia ni bukan alim, bukan ulama', tapi dia teruja dengan diri sendiri lalu dia nak bercakap Islam cara dia. Dia bercakap Islam ikut hawa nafsu. Kita bila bercakap Islam ni kita ada peraturan. Kita ada sandaran Qurannya, hadisnya, ulasan. Tapi hari ni semua orang rasa dia alim. Semua orang rasa dia bijak. Asal dia ada satu akaun Facebook, dia rasa dia dah ulama'. Maka dia mula menghina benda-benda dalam Islam. Tanpa dia mengetahui akibat dan kesan dia. Dia mula menghina benda-benda yang tak boleh dihina. Ini semua datang kerana dia ada sifat rasa dirinya hebat. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila akhir zaman nanti keluar satu kelompok nama Ruwaibidah. Apa Ruwaibidah? Yang bercakap bukan pada kepakarannya. Sebab apa dia bercakap pada bukan bidang kepakarannya? Sebab dia ujub.
Dia orang ujuk yang dia rasa dia layak cakap semua benda. Dan saya tak tahu tentang bab pilot. Saya tak akan bercakap bab ilmu pilot. Kalau saya bercakap sekalipun, kalau ada pilot kat situ, saya akan serah kat dia. Atau saya tanya betul tak? Saya bukanlah pakar dalam bidang perubatan. Saya tak akan bercakap bidang perubatan, saya suruh doktor lah cakap. Kalau saya cakap sekalipun, saya akan tengok muka doktor ni. Betul tak betul? Kalau dia buat giling kepala, saya tahu tak betul lah tu. Sebab kita tahu ahli dia. Saya nak bercakap bab elektrik, saya bukan pakar elektrik. Kalau saya bercakap juga, saya akan tengok siapa pakar elektrik. Siapa chargeman sini. Siapa elektrikal di sini. Sebab saya tahu dia lebih tahu. Tapi hari ni orang tak peduli benda tu. Antara ilmu yang orang tak peduli keahlian atau tidak ialah agama. Ilmu agama. Ilmu lain orang akui ada pakar dia. Tapi bab agama semua cuba masuk. Bagaikan kambing masuk kandang. Seolah-olah mereka juga layak cakap bab agama. Lalu mereka merendahkan ahlinya. Mereka menghina ahli-ahlinya. Mereka menganggap kami pun tahu. Okey, Siti Kasim pun dia rasa dia ulama. Maka dia pun hutang ulama. Dia rasa dia ulama. Malah dia peguam. Kalau orang yang cakap hal undang-undang, dia kata, kamu bukan peguam. Tapi bila bab agama, dia kata, kami lebih tahu hal agama. Maka tak ada masalah menarak ke, tak nak pakai tudung ke. Yang penting hati kita baik. Ya, itu cerita dia. Kalau tuan-tuan tengok, satu-satunya benda yang semua orang berani bercakap, bab agama. Semua orang berani bercakap. Yang cuba masuk. Walhal, agama tu jauh lebih bahaya daripada orang yang bercakap bukan bidangnya dan hal yang lain. Atau orang yang dia ambil buku belajar cara nak mandu kapal terbang. Oh, dia pun tengok ada buku dibaca-baca, dia pun naikkan kapal terbang. Dia lupa nak belajar cara mendaratkan kapal terbang. Cara naik dia tahu, cara turun. Dan dia juga tak tahu tentang bila berlaku sekian. Dan bila nyala setiap benda ni apa maksud dan signalnya, akhirnya hancur. Memanglah dia boleh naikkan, tapi lepas tu untuk. Ada orang saya katakan dia cebok sikit sini, cebok sini sikit, kumpul lalu dia kata itulah pengetahuan dia. Bab lain, saya katakan orang tahu keahlian. Tak ada orang berani cakap bab undang-undang kalau dia tak ada latar belakang undang-undang. Dia tak akan cakap. Tak ada orang cakap bab-bab yang saya katakan memang kita tahu ahli dan kepakaran. Tapi antara fitnah ke zaman, semua orang nak bercakap bab agama, walau dia bukan ahli. Walau latar belakangnya bukan ahli, bukan dia mengaku dia lebih pada itu. Cek CJ-nya palsu, cek dia pun tak pernah mengaji orang tu, orang ni. Tapi dia dengan berani bercakap sebab apa? Sebab dia merasakan dia akan menguasai pendengar dengan kita katakan pengetahuan agamanya sehingga dia lupa apa tujuan dia bercakap. Sebab ini fitnah pada agama di akhir zaman. Dan Nabi SAW dah sebut, bila mana orang alim akan mati, ilmu akan diangkat. Yang tinggal puak-puak jahil yang mula bercakap hal agama. Yang alim betul, mereka dimatikan. Yang ada ialah orang-orang yang jahil. Yang kita sebut tentang ruwaibidah. Maka kata Allah, bila orang tu dia ikut hawa nafsu, tidak ada obat baginya. Dan bila orang tu ikut hawa nafsu, tidak ada penolong yang mampu keluarkan dia daripada benda. Kita tegur macam mana pun dia tak akan terima. Kenapa? Kerana telah tercatat sebagai orang yang sesat. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang satu perumpamaan mudah. Bagaimana Allah tidak layak disekutukan dan disyirikkan. Dan bagaimana Allah sebut alasannya apa orang sesat ni, iaitu hawa nafsu. Dan Allah sebut tentang besarnya kesal hawa nafsu, tak akan ada orang boleh tolong dia keluar daripada benda itu. Melainkan dia sendiri insaf. Ini yang maksud pada ayat surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman dia beriman, siapa nak kafir dia kafir. Apa maksud siapa nak kafir dia kafir? Walau yang jadikan seorang itu beriman ataupun kafir ialah Allah. Jadi Allah buka hidayah maka beriman. Jadi Allah tutup hidayah maka kafir. Kenapa Allah nisbahkan pada kehendak orang? Maksudnya sudah hawa nafsu. Dan kalau dia memang memilih sesat, walau benda tu secara analogi dimudah. Setiap saya katakan setiap bidang ada ahlinya. Tuan-tuan nak tahu cara masak, tanya chef. Tuan-tuan nak tahu cara sekian-sekian, tanya mekanik. Kalau nak tahu baiki kereta. Kita nak tahu tentang masalah kewangan, tanya pakar-pakar kewangan dan pelaburan. Tanya banker-banker ni. Dan nak tahu nilai pasaran emas dan sekian-sekian, tanya orang yang tahu tentang investment. Tapi bila bab agama dia tak nak tanya siapa. Maka dia ceroboh agama. Sedangkan benda itu paling bahaya sekali. Kerana kesilapan agama tadi boleh bawa ke neraka. Contoh kesilapan yang lain, kalau silap kita ambil, kita silap masak, dia cuma tak sedap. Kita bukan share, kita cuba masak. Dia cuma tak sedap. Nasi angin macam tu lah.
Kalau orang silap kapal terbang, dia mungkin hancurnya kat dunia je. Mati. Tapi silap agama, maka dia kufur, masuk neraka kekal selama. Sebab agama, kufur. Kalau saya kata dia silap tentang hal-hal dunia, kebinasaannya cuma dunia. Dia cuba untuk selongkar elektrik tanpa dia ada kepakarannya. Dia cuma mati keras macam tu je. Tapi bila silap hal agama, maka lihatlah pintu kesesatan dia. Maka jadilah golongan-golongan yang disebut oleh Nabi SAW kelompok-kelompok yang sesat. Akhirnya mereka ini beramai-ramai ke neraka dengan kesesatan mereka. Maka adalah golongan yang tolak hadis. Kerana cuba berfikir sendiri. Orang kalau mengaji, dia tak akan tolak hadis. Bila golongan tolak hadis, tak nak terima hadis. Dan lahir golongan yang juga tidak mahu yang menolak tafsir Quran. Mereka nak faham Quran cara sendiri. Dia ambil terjemahan, faham sendiri. Dah. Maka keluar dulu satu bentuk Quran yang mereka reka, mereka namakan bacaan. Tuan-tuan masih ingat oleh Al-Jabari, ditulis dalam utusan Malaysia atau berita harian. Saya lupa utusan atau berita harian. Idea itu. Lalu keluar satu buku tanpa ada naskah atau tanpa ada nah asal Quran, dia terjemah langsung Melayu, dinamakan bacaan. Sehingga diharamkan oleh KDN. Kelompok ni, dia nak faham Quran tanpa belajar bahasa Arab. Dia cuma ambil pimpinan Rahman, olah otak sendiri. Yang ni mereka promokan sebagai penafsiran Quran baru. Walah, kita semua tahu, Al-Imam Suyuti sebut, siapa pun nak tafsir Quran, dia ada 16 disiplin ilmu. Jadi bukan kita, tuan-tuan tahu terjemahan pimpinan Rahman, belasah je lah. Oh, kita goreng macam mana. Dia bukan macam tu. Dia ada disiplin ilmunya, baik bahasa Arabnya, baik balaghahnya, baik fiqahnya, baik usul fiqahnya, baik hadisnya, baik ulum hadisnya, baik ilmu yang berkait dengan nasakh atau nasikh mansukhnya, mutlak dan juga muqayyadnya, mujmal dan mufassalnya. Semua benda ni yang dihimpunkan oleh ulama dalam ulum Quran. Dan ini antara subjek yang wajib kami ambil. Wajib kami faham ulum Quran untuk faham cara tafsir Quran sebenar. Bukan kita tafsir, kita kira faham pimpinan Rahman, kita pun goreng. Bukan begitu. Dia ada disiplin yang ketat. Dia disebut oleh para ulama. Seperti Imam Asyuti karang kita Al-Itqan. Untuk menjelaskan tentang bagaimana memahami Quran dengan betul dan penafsirannya. Dan bagaimana Imam Burhanuddin mengarang kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dan bagaimana pengarang kitab Manahilul Irfan Az-Zarqani. Karang kitab berkaitan usul tafsir Quran. Dia bukan benda yang suka-suka dia tengok pimpinan Rahman, dia olah bahasa sendiri, dinamakan bacaan. Ini yang kita pegang. Lalu mereka menafsirkan Quran dengan cara yang pelik dan aneh. Dan ini yang disebut man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran dengan otaknya, maka bersedialah dia masuk neraka. Ini saya katakan benda yang orang berani ceroboh. Dan dia tak berani, dia tak nak ke ahlinya. Ni di Mesir, bila Presiden Mesir dia cuba nak membatalkan beberapa hukum. Sebab dia rasa tentang bab cerai, boleh tak cerai ni kita jangan jadikan dia sah. Sebab kesian pula perempuan ni jadi terbiar kerana cerai. Boleh tak cerai itu jangan dianggap sah. Mereka boleh rujuk tanpa terikat dengan cerai 1, 2, 3. Tentang dengan kepala otak mereka. Ada seorang hamba Allah, seorang jeneral. Dia tulis dalam satu surat khabar yang saya baca. Dia kata, kenapa kita bersesak-sesak pada bulan Zulhijjah untuk buat haji? Kenapa kita tak jadikan haji itu pada bulan-bulan lain? Kita alih-alihkan bulan ataupun baik bulan ni ada satu haji, bulan depan ada haji. Supaya tak bersesak-sesak. Kerana otak mereka mula. Kononnya mereka ingat mereka memperbaiki, menyelesaikan, mereka datangkan kerosakan. Mereka cadangkan kita tahu haji, datang bulan Zulhijjah. Hukum Arafah, 9 bulan. Sesak-sesaklah situ. Tapi mereka kata ini menyusahkan sesak. Apa kata setiap bulan kita buat hukum Arafah. Jadi bulan Zulkaidah ada hukum Arafah. Jadi kita boleh bagi-bagilah. Jadi banyak sikit kota dapat. Kan kota sekarang 20,000 dengan setiap-tiap bulan ada haji. Maka maulah 220,000 kota kita. Jadi senang semua haji belaka. Mereka ingat haji itu mengikut kaedah dan otak mereka. Sedangkan ia satu nas yang tak berubah. Dia dinamakan sebagai sawabik, bukan mutaghayirat. Sawabik ni nasnya ada dua. Satu sawabik, satu mutaghayirat. Suatu benda yang tak berubah. Sama juga kita cerita bab semayam 4-2. Mana boleh ubah-ubah? Boleh tak subuh ni kita lewat sebab ramai tak terkejut subuh ni.
Di subuh kita buat pukul 8.30. Kerajaan pun buat satu takwim baru, solat subuh pukul 8.30. Kenapa? Kerana orang tak terkejut tidur dengan cara itu, boleh ramai sikit solat subuh. Dan solat Jumaat pula, ni dicadang solat Jumaat pula kita boleh buat hari Sabtu, hari lain. Kalau orang buat hari Sabtu, itu bukan solat Jumaat, solat Sabtu. Ini cadangan mereka. Puak-puak liberal ni. Dia berfikir agama secara liberal. Tidak mahu terikat dengan nas. Tapi dia nak bercakap tentang Islam. Kita bila bercakap tentang Islam, bukan kita ada autoriti. Kita bercakap pada disiplin nas. Dan nas cakap macam tu lah. Kita tak boleh ubah. Saya bukan ubah, saya cuba menyampai dan memberi faham. Bukan kita mendatangkan nas kita sendiri. Kita terikat dengan nas. Ini kita katakan bagaimana kebinasaan disebabkan hawa nafsu. Baik, bila Allah dah sebut, dah kalau puncanya hawa nafsu memang tak ada ubat, memang tak ada orang boleh keluarkan dia daripada benda itu. Mereka dia tahu. Lalu Allah suruh beriman supaya fokus pada Islam. Fokus. Jangan duk layan pokok-pokok ni lagi. Maksud tak layan, tak apa. Kamu kukuhkan sebab nak lawan dengan golongan yang ikut hawa nafsu dengan menguatkan jati diri kita. Nak melawan dengan orang yang menolak dakwah, caranya ialah kita tak boleh pukul dia. Tetapi membina jati diri Muslim sehingga menjadi contoh. Membina kekuatan peribadi. Kerana orang yang ikut hawa nafsu, dia kalah dengan orang punya kepribadian yang kuat. Yang ikut hawa nafsu ni, dia akan kalah dengan orang yang mempunyai kepribadian yang kuat. Yang berprinsip. Dia akan kalah. Kata Allah, فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Maka berdiri teguhlah kamu. Hadapkan wajahmu kepada agama yang benar ini. Artinya, sibukkan diri kamu untuk menjaga agama yang benar ini. Yang jelas kebenarannya dalam akidahnya. Dengan dalil-dalil yang telah dinyatakan. Yang jelas menerangkan kebatilan syirik. Dan juga tanda-tanda syirik. Maka ikutlah agama yang telah disyariatkan ini. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai hidayah kepada kamu. Yang sempurna ini. Allah Ta'ala bila nak sebut agama ni sempurna, Allah kata apa? Fitratallah. Iaitu fitrah yang Allah ciptakan kamu atasnya. Maknanya sifat agama Islam ini, sifat agama yang memenuhi fitrah kita. Tuan-tuan, bila kita sebut dalam agama kita, menggalakkan perkahwinan, mengharamkan perzinaan. Dan mengharamkan perhubungan sejenis. Tuan-tuan, bila Piala Dunia berlaku di Qatar, mereka buat satu perancangan. Bagaimana nak rosakkan negara Islam Qatar? Dengan cara mempromosikan LGBT di Qatar. Itu memang satu idea terancam. Sehingga pasukan Jerman masuk padang muka lah kalau masuk padang. Dia pun tutup mulut. Sebagai satu kritikan kepada Qatar kerana menghalang promoting atau promosi LGBT secara besar-besaran. Dia pun buat tutup mulut. Punggung dia tak nak tutup. Mulut dia tutup. Dia nak biarkan punggungnya dibenarkan untuk buat LGBT. Tutup, dia beri syarat tutup mulut. Saya tak tengok bola tapi saya baca surat khabar. Saya baca berita-berita antarabangsa tentang bagaimana kita katakan konspirasi ini. Jadi tuan-tuan tengok Jerman tengok macam tu. Saya tahu-tahu dia kalah 2-1. Betul tak betul minat bola ni? Betul lah, anggap betul. Memang betul. Dia kalah dengan Jepun 2-1. Dia tutup mulut konongnya kerana kritikan kepada negara Qatar yang mengharamkan sebarang promosi LGBT. Wa imma dengan pakai topi pelangi, baju pelangi, yang jenis pelangi semua. Tak dibenarkan. Mereka serang habis-habisan negara Qatar ini. Sehingga ramai ulama sedar benda ni. Lalu mereka mengucapkan tahniah kepada pemerintah Qatar kerana berjaya mempertahankan kesucian Islam. Bukan apa tindak balas Qatar? Panggil Zakir Naik. Tindak balas Zakir Naik untuk berceramah, berdakwah. Sehingga sebab kemasukan Islam beramai-ramai. Promosi azan kuat-kuat. Biar lari puak-puak setan ni. Dan mereka cuba untuk promosi, beritahu satu dunia, Qatar tidak layak untuk menganjurkan Piala Dunia. Qatar semua tak bersedia. Lalu mereka ini paling tak meriah sekali. Akhirnya penonton-penonton yang jujur kata, sebenarnya inilah Piala Dunia paling meriah sebab kami dapat hadiah banyak. Ni penonton masuk stadium tu dapat hadiah. Letak kat kursi-kursi hadiah macam-macam. Dengan semua kemudahan yang disediakan. Yang memeranjatkan mereka. Iklan-iklan ataupun surat khabar cuba untuk
menggambarkan kota ini gagah dan sebagainya. Tetapi orang yang pergi ke sana nampak bagaimana mewahnya pada dunia kali ini. Walaupun mereka kata mereka benci pada dunia sebab pertama tak boleh promosi LGBT, yang kedua arak, tak boleh nak minum arak. Walhal kerajaan Perancis lagi mengharamkan arak dalam padang bola ataupun di stadium. Itu mereka tak kritik. Mereka double standard. Perancis tak benarkan minum arak di stadium bola. Tak benar. Tapi bila yang negara kafir yang haramkan, mereka macam pejam mata. Tapi bila kata haramkan, ya ni diskriminasi bla bla bla. Sebagaimana mereka juga marah kepada kota dan hal-hal yang lain seperti azan, seperti sekian-sekian dakwah. Tapi bagaimana Allah Ta'ala jadikan? Allah jadikan negara ni sebagai satu asbab kepada dakwah kepada umat dunia. Kita tengok orang yang minat bola ni pergi semua. Maka dia akan tengok negara Islam yang maju. Bahkan mereka buat satu kajian, di kota ini zina 0%. Mereka buat kajian, kadar zina di kota 0%. Kerana mereka tak promoti mana-mana bentuk kelucahan. Baik dalam filem, baik dalam akhbar, baik dalam... Tak ada. Maksudnya rakyat tak terangsang. Bukan bila seorang bayi dilahirkan, kajian kota dah bagi sekian bantuan, bukan dapat tanah, bukan dapat rumah. Baru lahir. Ni kalau kahwin dapat seorang 1 juta kahwin. Atau 2 juta kalau kahwin. Orang kota lah, bukan tuan-tuan, orang kota. Tuan-tuan orang Johor tak dapat apa. Ni orang kota dapat duit, dapat tanah. Arti benda-benda macam ni menyebabkan mereka nampak hebat negeri Islam. Kerajaan kota setiap tahun akan pastikan rakyatnya bayar hutang. Kalau mereka tak mampu bayar hutang, kerajaan bayar hutang. Bayar hutang. Sehingga mereka buat kajian, yang terbaru saya baca, zero hutang rakyat. Kerajaan bayar. Ini kerajaan yang berhutang, bayar. Kerajaan pun ada hutang. Macam mana nak bayar hutang kita? Ini kita katakan bagaimana orang kafir dicuba untuk robohkan qiyam Islam. Mereka memang target kota ini untuk promosi LGBT secara besar-besaran. Kerana ini perancangan mereka. Tapi Allah tunjukkan sebaliknya. Dia jadi promosi dakwah. Sebab itu Allah kata, kukuhkan agama. Tuan-tuan tetap kukuhkan agama. Biar anasir ni tak boleh masuk. Anasir LGBT tak boleh masuk. Anasir syirik tak boleh masuk. Anasir budaya lucah, arak, judi. Allah kata agama ini Allah jadikan sesuai dengan kehendak diri kamu. Maksudnya semua syariat yang Allah syariatkan bagus untuk kita. Baik sembahyang, baik puasa, baik zakat, baik haji, baik umrah, baik zikir, baik baca Quran. Semua benda-benda ini untuk kekuatan kita, kemuliaan kita. Kemudian kata Allah, la tabdila li khalqillah, maka tidak ada sebarang perubahan dengan apa yang Allah ciptakan. Agama ini tidak boleh diubah. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang sebenar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Kenapa mereka tak tahu? Kerana mereka dihalang untuk belajar tentang Islam. Terkini bila kerajaan Sweden mengarahkan semua sekolah agama ditutup. Menjelang tahun 2024, sekolah agama mesti tidak ada langsung. Kononnya mereka tidak mahu ada mana-mana sekolah yang membawa satu bentuk agama secara peribadi, mustaqil lah, bentuk agama. Tapi mereka benarkan sekolah agama lain pada Islam. Mereka namakan atas nama nak suruh sekolah itu biar sama untuk pendidikan kebangsaan. Tapi yang diharamkan cuma sekolah-sekolah Islam. 20 sekolah diarahkan tutup pada tahun ini. Dan 4 buah sekolah angkat kes ni ke mahkamah. Menunggu waktu pengharaman. Dan menjelang 2024 mereka dah buat undang-undang yang disokong oleh parlimen mereka untuk mengharamkan terus sekolah agama di Sweden. Ini yang terbaru yang kita baca. Haramkan terus. Kerana ini Islamofobia mereka. Takut pada Islam. Lalu mereka kata sekolah ni mengajar keganasan. Lalu pentadbir sekolah jadi macam pening. Macam mana kami promoting keganasan? Ataupun sebab mengikut standard pendidikan Sweden, sekolah-sekolah ini telah mencatat kelulusan yang cemerlang. Akademik sekian-sekian. Bukan kerana prestasi buruk, jauh sekali kerana hal-hal keganasan. Tapi mereka takut Islam akan berkembang di Sweden melalui pendidikan. Maka Allah suruh kita kukuhkan jati diri ini. Kerana kita akan dapati bila mereka tahu Islam akan berkembang. Maka kita akan dapati dalam tempoh beberapa tahun akan datang, sekatang-sekatang yang berbagai akan dibuat. Sekatang dibuat berbagai, baik di Eropahnya, baik di Amerikanya. Kenapa sekatang itu berlaku? Kerana Islam semakin kuat. Bila Islam semakin kuat, dia macam ombak, macam perlu disekat. Walau ia membawa kebaikan kepada manusia.
Kerana ia fitrah. Tapi kebanyakan manusia tak tahu kerana mereka tak nak belajar, mereka tak nak tahu, mereka dihalang oleh kerajaan mereka untuk tahu tentang Islam. Cukup buktinya diharamkan sekolah agama. Tapi orang tak tahu. Maka ini yang Allah Ta'ala sebut. Kenapa? Pertama kita sebut yang pertama tadi ikut hawa nafsu. Yang kedua kerana mereka tidak membuka ruang untuk tahu tentang Islam. Tak nak. Lalu bila mereka tak buka ruang untuk tahu tentang Islam, lalu mereka mendengar benda-benda yang buruk tentang Islam. Yang tu mereka buka. Lalu mereka anggap Islam ni ganah lah itu dan ini dan sebagainya. Sebab tu saya kata hikmah Piala Dunia di Qatar. Hikmah Piala Dunia di Qatar yang jadi satu dunia pergi ke sana. Menjadi mereka melihat sendiri pertama negara Islam yang kaya. Melihat negara Islam yang bersih. Melihat negara Islam tanpa perang. Melihat negara Islam yang syiarnya tertekat. Melihat negara Islam yang ramai ulama-ulama. Melihat negara Islam yang menjaga kesopanan dan kesusilaan. Melihat negara Islam yang tidak ada budaya-budaya ganas. Baik gangsterismnya, baik benda-benda ni tak ada. Ini membuka mata banyak pihak tentang kebaikan Islam. Sebab itu kita selalu sebut, agama Allah ni, tuan-tuan sekalian, macam mana pun sekatan untuk tidak dipelajari, akhir dipelajari. Namun tetap Allah kata kerana manusia tidak mau mengetahui tentang Islam. Dulu kan kita belajar dakwah di Mekah. Belum Rasulullah sampai pada mana-mana kabilah, ni Abu Jahal, Abu Lahab, sekian ni beritahu. Kamu jangan jumpa Muhammad. Muhammad tu ada sihir. Kalau jumpa nanti dia sihir. Yang ni pula kata kamu jangan jumpa Muhammad. Muhammad itu penyair. Dia cuma pandai bersyair. Yang ni pula kata jangan jumpa Muhammad. Muhammad tu gila. Jadi orang dengar ni Muhammad ni macam-macam label dia dapat. Gila, dapat bodoh, dapat ada sihir, dapat. Padahal benda tu tak mungkin dapat bersatu. Tak mungkin antara gila dengan sihir bersatu. Gila-gila ada sihir. Mana ada orang kata ahli sihir gila? Gila. Kemudian kata gila tapi penyair. Mana mungkin orang gila jadi penyair, gila. Muhammad ini pendusta pula. Mana mungkin seorang yang dianggap sebagai, kita katakan, penyair itu dusta. Jadi semua benda jadi pening puak-puak yang dengar kerana label yang mereka gunakan. Setiap kali musim haji, mereka guna benda yang sama. Akhirnya Allah buka hati orang-orang Madinah. Aus dan Khazraj. Kenapa Muhammad ni banyak sangat geloran dia dapat? Kita kena jumpa ni. Betul ke dia ahli sihir? Betul ke dia gila? Betul ke dia bodoh? Betul ke dia penipu? Betul ke betul? Sebab dia, seorang dia dapat semua label. Akhirnya mereka mendekati Nabi SAW pada musim haji. Lalu mereka mendapat dia orang yang benar. Dia bukan penyair. Jauh sekali orang gila. Akhirnya mereka beriman. Dan berlakulah bai'ah yang pertama. Diikuti musim haji kedua, bai'ah yang kedua. Disebut bai'ah Aqabah. Yang berakhir dengan mereka menjemput Rasulullah ke Madinah. Dan berlakulah hijrah sehingga negara Islam Madinah ditegakkan. Mereka ini semua asalnya dihalang untuk dengar tentang Islam. Tapi Allah tetap buka sebahagian pintu hati manusia untuk tahu tentang Islam. Akhirnya tuan-tuan masuk Islam. Ni ada saya katakan juara heavyweight UFC dunia. Asal Kristian. Akhirnya memeluk Islam. Kerana dia kata Islam dia yang boleh menghalang dia untuk tidak minum arak. Sebab dia ada masalah besar tentang ketagihan arak. Dia dah buat macam-macam cara. Akhirnya sudahnya dia memeluk Islam. Peluk Islam. Dan dia berjaya menghalang ataupun mendidik dirinya untuk tidak minum arak. Dia sepakat manusia yang salah satunya agama yang berjaya mengekang arak daripada menular ialah umat Islam. Sama juga judi. Kita tak nafikan dia 2-3 kerat minum arak. Tapi mereka tak akan minum seterang-terangan. Akhirnya umat Islam, umat yang paling terpelihara daripada minum arak, daripada berjudi. Dan orang kafir tahu orang Islam tak minum arak. Kalau ada mereka tanya, kan kamu Islam kenapa minum? Kerana mereka tahu prinsip Islam cukup tegas. Tak ada pun kata, kan kamu Kristian kenapa minum? Mereka tak sebut macam tu. Kan kamu Buddha kenapa minum? Kerana mereka tahu agama ni tidak ada prinsip yang jelas tentang arak. Tapi kalau orang Islam jelas. Kan kalau seorang tu, kalau dia cuba minum arak, bukan orang Islam kenapa minum arak? Mesti orang tanya dia. Tak apa, nanti aku taubat lah. Dia pun tahu salah. Kamu kan orang Islam kenapa berjudi? Tak ada pun orang kata, kamu kan Buddha kenapa berjudi? Tak ada orang kata benda tu. Kamu kan Kristian kenapa berjudi? Sebab tiada halangan pada agama itu. Tapi bila buat Islam, kamu kan Islam kenapa kamu judi? Kan mereka tahu salah. Kamu kan Islam kenapa kamu buat homoseks? Tak ada pun orang kata, kamu kan Kristian kenapa homoseks? Orang tak tanya. Sebab longgarnya pegangan tadi. Tapi Islam orang tahu. Ada satu
program buat bicara. Dipanggil seorang Islam daripada Singapura. Duduk kat Amerika. Yang mengamalkan lesbian. Maka jurucakap ni tanya, baik awak macam mana masyarakat awak, itu masyarakat saya, memulau saya sebab saya buat sekian. Tapi saya tak salahkan masyarakat saya sebab saya buat memang salah. Sebab dia Islam, dia akan ngaku salah. Walaupun dia nak buat benda tu, dia tahu ini berdosa, menyebabkan masuk neraka, bla bla bla. Lihat bagaimana tegasnya Islam. Sehingga kita boleh nisbah benda tu. Maksudnya, kalau kita lihat seorang yang lara macam mana, minum arak, awak kan Islam, kenapa minum arak? Hujah itu kuat. Berbanding, tak ada orang berhujah, awak kan Kristian, kenapa minum arak? Orang tak akan berhujah. Orang tak akan tegur orang Kristian minum arak dengan hujah tu. Orang tak akan tegur orang Buddha dengan hujah tu. Kamu kan Buddha, kenapa judi? Dia tak akan tegur begitu. Ketuk Sami bagi nombor ramalan. Ini nombor ramalan, nanti kongsi dua. Maksudnya tak ada halangan. Tapi bila sebut dalam Islam, tak mungkin kita idingkan. Hatta saya katakan orang yang terlibat dengan benda tu pun dia tahu itu salah. Dia buat dengan keadaan bersalah. Ini kekuatan Islam. Kemudian kata Allah, munibina ilaih, dengan keadaan kamu bertaubat, sentiasa bertaubat pada Allah. Wattaqu, dengan mentaati seluruh perintah Allah. Wa aqimus salat, dan menyempurnakan solat kamu. Wala takunu minal musyrikin, jangan sesekali kamu menjadi orang-orang syirik pada Allah. Satu ketika Umar Al-Khattab bertanya pada Muaz bin Jabal. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma qiwamu hadhil ummah? Apakah dia kekuatan umat ini? Maka jawab Muaz bin Jabal, salas. 3. Ada 3 benda kekuatan umat Islam ini. Wahunnan munjiat. Dan inilah penyelamat yang sebenar. Lalu kata Muaz, wahun, yang pertama ialah al-ikhlas. Itu ikhlas kepada Allah. Wahiyal fitrah, fitratullah allati fatara an-nas 'alaiha. Kan itu adalah fitrah yang Allah jadikan pada manusia yang beriman, ikhlas. Yang kedua, wassalah, sembahyang. Wahiyal millah, kan itulah tanda orang tu ada agama. Dan yang ketiga, at-ta'ah, itu taat pada seluruh perintah Allah. Wahiyal ismah, kan itulah pelindung seorang itu daripada berlaku ke musibah kepada diri dia. Lalu kata Umar Al-Khattab, sadaqta, betul kamu, betul. Lalu Umar tanya pada Muaz, Muaz, apa dia kekuatan umat ini? Lalu kata Muaz, kekuatan umat ini pada 3 perkara, dan inilah penyelamat yang sebenar. Yang pertama ikhlas. Yang kedua solat. Yang ketiga taat. 3 ni kalau umat Islam jaga, maka dia akan mewujudkan kekuatan pada agama ni. Kekuatan sebenar pada agama. Kemudian kata Allah Ta'ala, sudah menyebut tentang menyempurnakan solat. Minalladzina farraqu dinahum, jangan jadi seperti orang yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi berpuak-puak. Jangan jadi macam Kristian berpuak-puak. Jangan jadi macam Yahudi berpuak-puak. Jangan jadi macam agama lain. Pecah belah segala syariat mengikut hawa nafsu mereka. Sehingga menjadi pecah belah. Kullu hisbin bima ladaihim farihun, dan mereka bergembira dengan apa? Dengan perpecahan mereka itu. Ini Ortodok ada fahaman. Ini Protestan ada fahaman. Ini Anglican ada fahaman. Berpecah belah. Yang ni kata isi Tuhan, yang ni kata anak Tuhan, yang ni kata salah satu dari Tuhan. Akhirnya mereka berperang sesama mereka. Atas nama Anglican, atas nama Protestan, atas nama Katolik, atas nama Ortodok. Maka kata Allah, jangan jadi macam mereka. Sebab mereka menafsirkan Islam atau menafsirkan agama secara hawa nafsu mereka. Maka setiap orang menafsirkan caranya sendiri. Akhirnya mereka menjadi sesat dengan perbuatan mereka. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana orang beriman kena jaga agama, kemudian Allah menyebut keadaan sebahagian manusia, perangai syirik mereka. Kata Allah, wa iza massan nas durrun da'aw rabbahum munibina ilai. Ada kalangan manusia yang bila mana ditimpa dengan kesusahan, mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Munibina ilai, berjanji untuk kembali bertaubat kepada Tuhan mereka. Summa idza azaqahum minhu rahmah, tiba-tiba bila mereka mendapat rahmat, mendapat keselamatan, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun, mereka meneruskan syirik mereka kepada Allah. Liyakfuru bima atainahum, mereka kufur dengan nikmat yang Allah berikan pada mereka. Fatamatta'u, sila berseronok seketika, fasawfa ta'lamun, kamu akan tahu kesudahan kamu. Allah cerita fitrah manusia. Bila susah, ditimpa dengan malapetaka,
Mereka ingat Tuhan yang sebenar. Tak ada dok teringat ke berhala. Tuan-tuan, dalam bila berlaku COVID di India, teruk COVID di India, apa mereka buat? Mereka buang berhala dalam sungai. Marah. Tak tolong mereka, buang berhala. Kerana sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan. Lalu mereka meminta dengan Tuhan yang sebenar. Tapi bila Allah lepaskan mereka, lalu mereka kembali kufur dengan nikmat yang Allah beri pada mereka. Kufur. Maka ini tentang perangai sebahagian orang yang menyekutukan Allah. Kata Allah lagi, am anzalna alaihim sultana, apakah kami turunkan apa-apa hujah pada mereka tentang berhala yang mereka jadikan sekutu. Fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun, yang menghalalkan perbuatan syirik mereka. Tuan-tuan, kalau kita tanya penyembah-penyembah berhala, apakah kamu ada kitab yang membenarkan perbuatan kamu? Apakah kamu dapat wahyu yang menamakan patung-patung ini sebagai Tuhan sekian nama, sekian nama? Soalannya ialah, patung tu sendiri dengan namanya, siapa letak nama? Itu soalan pertama. Siapa letak nama? Patung ni nama sekian-sekian, siapa letak? Kemudian syariat yang disebut perintah, siapa letak syariat? Apakah kamu punya wahyu, kitab? Kerana kita tahu bahawa agama berhala dia takkan ada kitab. Takkan ada kitab. Ia berbeza dengan agama Samawi. Agama Samawi ada kitab. Kristian ada Injil. Yahudi ada Taurat. Islam ada Quran. Ini Samawi dipanggil, ada kitab. Yang lain tak ada. Jadi bila tak ada apa dia? Kembali pada ayat yang pertama kita sebut tadi, mengikut hawa nafsu. Mereka letak nama-nama Tuhan ini ikut hawa nafsu mereka. Lalu yang generasi berikutnya menjadi buat turut. Kemudian kata Allah, wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Kalau kami bagi nikmat, segelintir mereka gembira. Wa in tusibum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Bila mereka ditimpa musibah kerana perbuatan tangan mereka sendiri, idza hum yaqnatun, mereka berputus asa. Awalam yarau, tidakkah mereka mengetahui annallah, bahawasanya annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah menguji manusia dengan melapangkan rezekinya dan juga menguji manusia dengan mengurangkan rezekinya. Baik, kata Allah Ta'ala pada mereka, ada orang bila dapat rezeki banyak, dia seronok, dia kata ini dia punya. Bila dia dapat rezeki sikit, maka dia mula menjadi sugul dan putus asa. Kenapa jadi macam ni? Ni bila saham jatuh, bunuh diri. Bila Korea Selatan, masa kerja keruntuhan ekonomi era akhir 90-an, banyak mana tokoh-tokoh kilang dibunuh diri. Syarikat-syarikat besar ni, yang tak tahan dengan kerugian, akhirnya bunuh diri. Pemilik airline ataupun kapal terbang di Korea Selatan juga bunuh diri. Tak tahan dengan kerugian yang teruk kerana itu dan ini. Allah sebut sebahagian orang kafir tu, bila mereka dapat nikmat, mereka seronok, untung. Bila nikmat itu sedikit, yang tadi disebut kalau mereka ditimpa kesusahan, kesenangan yang berupa bala dan musibah. Ini berkait dengan nikmat. Kalau dapat nikmat banyak, suka hati berpati mereka. Berpati. Kalau tiba-tiba mereka susah, duit sikit, maka mereka kata mati lebih baik. Putus asa sungguh. Lalu kata Allah, tidakkah mereka mengetahui? Banyak atau sikit rezeki yang Allah beri itu cuma ujian pada manusia. Supaya kita, tuan-tuan sekalian, kalau dapat rezeki banyak, jangan gembira sangat. Maksudnya jangan sombong. Dan bila mana rezeki itu sikit, jangan putus asa. Kerana inilah proses ujian Allah. Ada hari kita berniaga dapat banyak. Ada hari dapat sikit. Ada hari dia bom meletup. Ada hari Masya Allah kita yang meletup. Tak untung. Yang barangnya laku, jangan rasa dia bijak. Jangan rasa dia hebat. Jom kita kongsi macam mana saya untung. Misalnya, seronok seolah melihat dirinya, akhir jatuh. Contoh kita kalau baca bab-bab ekonomi, geng-geng orang kaya. Ramai mana orang yang saya kenal dia kaya, jatuh. Yang terkenal dengan segala teori-teori, maka jatuh. Yang terkenal dengan segala, kita katakan, kaedah macam mana nak jadi kaya expert, jatuh. Orang yang mengamalkan teori ini pun jatuh. Ni bos Bitcoin dunia. Bitcoin. Dia beli naik sampai bilion. Tapi time nak jual tak laku. Tak laku kerana tak ada kita kata kekuatan Bitcoin tadi. Nak jual, dapat sekian tak laku. Akhirnya dia rugi tu. Teori yang dibuat tentang untung, teori sama dia rugi. Macam saya katakan tuan-tuan, cara yang sama untuk jaga kesihatan. Saya sihat ni sebab saya ada satu senaman. Senaman harimau, singa,
bewok semua ada. Tapi senaman yang sama menjadikan kita sakit. Jadi kenapa sakit? Berlari Ustaz, salah orang. Sebab berlari, sebab saya main push kuat sangat ni, saya jadi sakit ni, sakit itu. Benda yang sama. Yang jadikan kita sihat, yang itu yang jadikan kita sakit. Teori yang menjadikan kita kaya, teori yang sama jadikan kita miskin. Teori yang sama ni cara nak pikat burung, nak pikat ayam. Saya tanya ni, pemikat ayam dia panggil apa ni? Jadi ayam khas dia untuk tarik jantang atau betina. Saya tanya ni kau nak jual berapa? Saya nak jual RM700. Ayam ni, ayam pemikat ni dia kalau letak satu tempat, maka ayam yang lain semua datang. Kalau letak betina, semua jantan datang. Kalau letak jantan, semua betina datang. Hebat. Tapi kaedah yang sama diguna, tak ada yang terpikat. Ayam tu tak jatuh cinta lagi dah. Yang guna kaedah sama, tak dapat. Kita kan dulu tahan perangkap, tahan apa nama ni, bubu dan sebagainya. Tempat sama yang kita anggap lubuk dapat ikan, tempat yang sama tak ada ikan. Ni yang gingai, saya dah cari lubuk Ustaz, dah jumpa ikan. Tempat sama, pergi esok tak ada ikan. Tak ada ikan. Ni pasar kan banyak ikan. Hari lain pergi pasar tak ada ikan. Pasar yang sama. Semalam ada tak ada. Kedai yang sama ada telur, pergi esok tak ada telur. Awak kan kedai memang kedai telur. Banyak telur tak? Tak ada telur. Pergi balik ada telur. Nak beritahu, walaupun dia lubuk, dia pun boleh jadi tempat yang hilang sifat lubuk dia. Baik ikan, baik orang bisnes, baik saham. Cerita saham naik, saham yang sama jatuh. Baru cerita sehari dua naik saham. Sehari dua cerita naik saham jatuh pula. Itulah dia dunia Allah uji. Tak payahlah kita nak sebut naik dia sebab fulan bin fulan. Turun dia sebab fulan bin fulan. Ini bagaimana Allah uji manusia. Allah uji kita. Ni bila taing untung, ini sebab ni. Ayah kamu ni ada amal ayat. Itu untung banyak. Tapi bila tak untung ayah, mana ayat tu? Tak jadi, ayat tak jadi. Ayat sama duk jampi-jampi. Dia mula start kedai jam, tiup kanan, tiup kiri, untung. Sebab Abu amalkan ayat ni. Ni atuk kau kasih ni ayat pelari. Taing untung lah, bila tak untung, tak menjadi ayat tu. Jadi Allah beritahu hakikat rezeki ni ujian. Kadang-kadang Allah beri banyak. Kadang-kadang Allah beri sikit. Maka banyak jangan kufur. Sikit jangan putus asa. Lihatlah ini ujian Allah. Allah beri kita isyarat-isyarat tertentu untuk kita kembali padanya. Sebab Allah tak turunkan ujian melainkan ia satu bahasa Tuhan pada kita. Ujian itu ialah bahasa Tuhan kepada kita. Supaya kita mengerti apa maksud ujian. Orang yang melapangkan hati dan dadanya dan meminta pertolongan pada Allah untuk memahaminya, maka dia dengan mudah memahami bahasa Tuhan. Allah uji macam ni, dia dah tahu apa yang Allah nak tegur dia. Tiba-tiba badan dia lemah sesudah sihat. Tiba-tiba dia miskin sesudah kaya. Allah nak uji apa? Barangkali saya ada buat dosa. Barangkali saya ada buat sombong, saya sekian-sekian. Maka kita bertaubat. Barangkali kita halang hak orang lain yang patut didapat bila kita halang. Semua benda ni menjadikan kita melihat kekurangan diri kita. Bukan melihat sebab orang tu, orang ni. Kita. Kerana Allah berbicara dengan kita. Allah bukan bicara orang lain. Setiap ujian yang datang, Allah bicara dengan kita. Sebab itu orang yang faham, bila datang ujian, dia tengok diri dia. Kenapa Allah uji saya macam ni? Saya dosa apa? Saya salah apa? Barangkali ada satu hari saya pernah cakap besar. Barangkali pernah saya cakap sekian. Saya pernah hina orang. Itu yang dipelajari oleh keluarga Bara Mikah. Sesudah mereka kaya raya, disayangi oleh Harunur Rashid. Tiba-tiba orang yang sama yang sayang mereka, orang yang sama penjara mereka. Bukan sekadar penjara, dia hukum bunuh. Lalu tanya anaknya kepada ayahnya. Tanya, ayah, kita dulu orang kepercayaan khalifah. Kaya raya, duduk dalam istana. Kenapa tiba-tiba hidup kita bertukar sekelip mata? Dari istana pergi penjara. Kenapa ayah? Ayah dia seorang mungsi, dia kata, anakku, barangkali ada kezaliman yang kita buat yang kita tak sedar. Lalu doanya merayap di tengah malam lalu menimpa kita sekarang. Barangkali doa-doa orang yang pernah kita zalim. Kerana doa orang zalim ni tuan-tuan, dia terus bergerak ke langit. Dia tak akan berhenti. Sampailah orang yang zalim tu kena. Sebab tu kalau kita pernah zalim orang, jangan ingat, tak ada pun kena Ustaz. Tak, doa itu terus bergerak. Dia menunggu masa untuk terkena atas kepala kita. Sebab itu Rasulullah SAW ajar kita, jangan zalim orang.
Kalau kamu zalim orang, selesaikan di dunia. Jangan sampai dia pergi ke akhirat. Lagi susah kita. Kita zalim orang. Atas zalim makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka di sini saya katakan, Allah berbicara dengan kita dengan ujian. Bak rezeki, kesihatan, semua benda. Lalu kata Allah Ta'ala, inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Orang yang beriman memahami itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita orang beriman, apa pun yang kita lihat dalam pentas kehidupan dunia, itu ujian Allah. Dan macam saya katakan, ujian Allah itulah bahasa Tuhan pada kita. Cuba faham bahasa itu. Apa yang Allah nak sampaikan pada kita hari ini? Dengan umur kita macam ni, dengan kehidupan kita macam ni. Semuanya ada benda yang Allah nak cakap pada kita. Ya Allah dah turunkan wahyu. Tapi kita tak faham, tak nak tadabbur wahyu. Maka Allah turunkan bala supaya kita faham bahasa bala. Bahasa ujian. Dalam Quran tu Allah cerita dah kaum ni kena macam ni, kena macam ni. Kita tak faham-faham, tak nak tadabbur Quran. Maka Allah turunkan bala tu kena pada batang tubuh kita. Lalu kita berfikir, kenapa kena kat kita? Dalam banyak orang yang kenanya kita. Dalam banyak rumah-rumah kita. Dalam banyak kereta yang curinya kereta kita. Dalam banyak bisnes yang bermasalahnya bisnes kita. Dalam banyak rumah tangga yang masalahnya rumah tangga kita. Dalam banyak sekian, kenapa kita? Kerana Allah tak nak suruh kita jangan sibuk hal orang lain, sibuk hal kita. So, barangkali kita sebelum duduk sibuk hal orang tu, sibuk orang ni. Maka Allah datangkan satu benda yang kita jadi sibuk untuk diri kita sendiri. Sekarang sibuk dengan diri kamu sendiri. Jangan duduk jaga tepi kain orang sangat. Jaga tepi kain kamu sendiri dan tengok apa yang Allah nak tegur kita. Dalam bahasa ujian ini. Kalau kamu lulus, maka kamu akan faham bahasa ini. Kalau kamu tak lulus, maka kamu tak akan faham sampai bila-bila. Maka kamu perlu seorang yang tolong beritahu kamu apa yang Allah kehendaki daripada kamu. Maka ini pengajaran yang Allah berikan pada semua manusia. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.